Hello guys, bersama lagi kita di dalam Orang Indo Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Alright guys, so sebelum kita teruskan, jangan lupa terus support Orang Indo Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. Oke, so berita terkini dan berita panas yang mana Tan Sri atau Perdana Menteri Malaysia sekarang ini sekali lagi diselamatkan atau bakal diselamatkan oleh Speaker Dewan Rakyat. So ramai yang tertanya-tanya apakah tujuan sebenar Kuli berjumpa dengan atau menghadap yang di Pertuan Agong semalam. Tapi mungkin hari ini sedikit kupasan, mungkin adakah ini adalah penyebab sebenar Kuli menghadap yang di Pertuan Agong pada hari kemarin. So mari kita ikuti berita panas hari ini dalam sumber Sinar Harian 14 hari bulan Oktober 2020. Shah Alam, Pengerusi Jemaat Penasihat UMNO Tunku Razaleigh Hamzah telah menghantar usul undi tidak percaya terhadap Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin kepada Dewan Speaker Rakyat pada 25 September yang lalu. Menerusi sepucuk surat yang dilihat oleh Sinar Harian, Tunku Razaleigh mendakwa Muhyiddin telah menolak usul yang sama dibahaskan sebanyak 2 kali. Usul tidak percaya ini amat penting atas beberapa sebab perlembagaan, termasuk kesahihan kerajaan sekarang ini di bawah kepimpinan Perdana Menteri. Sila berikan komen anda. Sekiranya usul tersebut disokong oleh sebahagian besar majoriti ahli-ahli Dewan Rakyat, akibat keperlembagaan yang menyusulnya haruslah dipersembahkan ke pengetahuan yang di Pertuan Agong, katanya. Sehubung itu, ahli Parlimen Buah Musang itu juga meminta usul tersebut dikemukakan kepada Dewan Rakyat sebagai perkara yang penting yang memerlukan perhatian segera. Ia perlu dibuat supaya kerajaan kepimpinan Perdana Menteri kini dapat mengesahkan kewajarannya di Dewan Rakyat. So, saudara dan saudara, ini adalah berita panas hari ini dan terkini. Saya difahamkan juga bahawa Dewan Speaker telah menolak undi tidak percaya yang dikemukakan oleh Tunku Razaleigh atau lebih dikenali sebagai Kuli. So, adakah ini sebabnya beliau berjumpa dengan yang di Pertuan Agong? Sila fikirkan. Dan saya ingin membacakan salah satu kandungan yang terkandung di dalam surat yang dihantar oleh Kuli kepada Dewan Speaker, yang mana dia memberitahu untuk mengadakan usul tidak percaya dan sebelum itu saya ingin membacakan di dalam surat usul ini dalam bahagian yang ke-6. Dia katakan, saya mengutus surat ini bersesuaian dengan sumpah keperlembagaan yang telah saya lafazkan sebagai ahli Dewan Rakyat, yang menghendaki saya berpegang teguh kepada keperlembagaan atau kepada perlembagaan dan melaksanakan tugas saya dengan penuh kesetiaan, di samping memelihara, melindungi dan mempertahankan perlembagaan itu. So, itu adalah kandungan yang ke-6 dan saya ingin menegaskan di dalam kandungan yang ke-7. Mari dengar baik-baik. Dia katakan seperti ini. Dan untuk makluman, Perdana Menteri iaitu Muhyiddin Yassin telah menawarkan jawatan penasihat Petronas kepada saya yang pernah ditawarkan kepada bekas Perdana Menteri, tetapi saya menolak tawaran tersebut. Saya menolaknya kerana prihatin terhadap perkara 48 dalam kurungan 1 dalam kurungan C Perlembagaan Persekutuan berkaitan hilang kelayakan menjadi ahli parlimen sekiranya dia memegang sesuatu jawatan berpendapatan. Bahagian kecil subsection ini bertujuan mencegah ahli-ahli Dewan Rakyat daripada menyokong ataupun mengundi demi menyokong kerajaan bagi maksud penyogokan politik. So guys, kalau kita lihat seperti mana ramai orang rakyat Malaysia sendiri menyatakan bahawa Muhyiddin menyogok atau Perdana Menteri sekarang ini kerana adalah kerajaan yang penuh dengan rasuah, yang mana dia menyogok setiap orang yang berada di dalam kerajaannya untuk menyokongnya sebagai Perdana Menteri. So, kerajaan seperti ini yang kita mahu, yang mengamalkan rasuah, sedangkan dia sendiri mengatakan dia mau Malaysia zero rasuah. So guys, berikan komen anda. Dan mari kita sambung di dalam bahagian yang ke-8 di dalam ayat Kuli ini. Dia mengatakan seperti ini. Penyogokan politik menyebabkan demokrasi berperlembagaan kita menghadapi cabaran serius. Saya bimbang dan khawatir sama ada demokrasi berperlembagaan kita mengalami penyogokan politik ini dengan cara tersembunyi. Sesungguhnya demokrasi berperlembagaan kita musnah dari dalam oleh musuh dalam selimut. Penyogokan politik ini amat susah dikesan dan tidak dapat ditakrif sebagai secara habis-habisan. Maka itu amatlah penting pemahaman terhadap penyogokan politik ini diteraskan kepada pemahaman bahawa tujuan keperlembagaan menganggap pemegang jawatan berpendapatan sebagai pembatalan keahlian adalah untuk mempertahankan dan mendukung perlembagaan serta integriti Dewan Rakyat. So, saudara dan saudara, kita melihat hari ini kita dikejutkan sekali lagi bahawa apa yang dilakukan oleh Perdana Menteri kita sekarang ini mungkin adalah satu yang salah melalui apa yang dinyatakan di dalam petikan ini. So, mari kita fikirkan, adakah kerajaan sekarang ini adalah kerajaan yang betul? Sila fikirkan dan berikan komen anda. Sekali lagi guys, terima kasih kerana mendengar video yang singkat ini. Dan sebelum saya mengundurkan diri, peribahasa mengatakan, tatakon kang ka buaton keinginan. Sekian, bye-bye.